Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Profesor Arzumi akan meneruskan itu topik minggu lepas. Itu topik minggu lepas apa ya? Ya, itu pemanasan global. Sudah ingat balik. Tapi, hari ini, Profesor Arzumi rasa sedih punya. Itu Yuyung, itu Mamau, Tara mau ikut bagi set penggambaran. Dia merajuk, tak tahu sebab apa. Mungkin semalam saya lupa bagi makan makanan sadap. Tak apalah, hari ini balik nanti saya pujuklah dua orang tu, InsyaAllah. Tapi tak mengapa, memandangkan sudah di sini, saya Profesor Arzumi akan meneruskan topik, iaitu kesan-kesan pemanasan global. Okey, sedikit minggu lepas ya, kita ada sudah tengok apa itu pemanasan global dan faktor-faktor pemanasan global. So pada hari ini kita cuba untuk tengok itu kesan-kesan pemanasan global. Okey, hari ini juga Profesor Arzumi berpakaian lengkap, cuma name tag tak ada, saja hilangkan. Okey, saya cubalah untuk hiburkan adik-adik di rumah sana supaya tak bosan ah. Ingat, tak bosan ah. Okey, gitar please. Ni dia. Hari ini Profesor Arzumi bermain gitar sambil terangkan itu kesan-kesan pemanasan global. Boleh? Mere suvar urtumi shamano Zumder berang. Sudah salah lagu lah. Tadi saya mau nyanyi itu kesan-kesan pemanasan global. Sorry ya, saya sudah teringat sama saya punya lagu cintan-cintan dulu-dulu ah. Pada hari ini, Profesor Arzumi akan mulakan dengan kesan yang pertama, iaitu peningkatan suhu. Oh Mamau, kenapa tak ada mau ikut sama saya pagi tadi ya? Peningkatan arus laut, apa puncanya? Sebab pencairan ais di kutub. Okey ya, itu punca. Kenapa itu peningkatan arus air laut disebabkan pencairan ais di kutub. Secara tidak langsung, bila itu ais sudah cair, meningkatkan itu arus air laut. Okey, ada bahaya juga. Kesan-kesannya apabila itu arus laut meningkat, kawasan dataran pantai akan ditenggelami air laut. So, apa jadi sama itu negara Belanda? Negara-negara yang rendah. Sangat bahaya ya. Okey, seterusnya banjir besar dan hakisan tanah di kawasan daratan rendah yang rendah akan berlaku. Kemudian apabila air sudah meningkat, banjir boleh merosakkan harta benda dan mengancam nyawa. Bahaya ya. Kemudian apabila harta benda banjir sudah hanyut semua, boleh menjejaskan itu sumber makanan. Itu yang paling penting. Jadi tak ada makan, tak boleh hidup tau. Agak susah. Baik. Seterusnya, bila banjir, kita tidak dapat air bersih yang cukup. Ini juga salah satu masalah yang sangat serius. Okey, so kesan yang pertama pada hari ini,
Profesor Arzumi cuba tekankan, yang pertama ialah peningkatan arus air laut. Okey, ada punca dan ada kesan. Okey. Tengok lirik lagu lain pula. Kesan yang kedua, okey, kesan pemanasan global yang kedua yang pentingnya iaitu kemerosotan sumber makanan. Okey, kemerosotan sumber makanan. Apabila makanan merosot, mengancam sumber makanan di dunia serta mencetus kebuluran dunia. Kesian orang tak dapat makan. Wah, dah lebih makan hari ni ya, sorry ya. Okey, kesannya ialah mengancam sumber makanan ya di dunia. Apabila makanan sudah tidak ada, kita mesti kebuluran. Okey, itu kesannya. Apa punca-punca kemerosotan sumber makanan ni? Bagaimana pemanasan global boleh menjadi punca kemerosotan? Okey, apabila itu banjir tadi okey, apabila sudah banjir memusnahkan kaum pertanian, segala-gala hasil tanaman termasuk livestock, itu haiwan-haiwan semua sudah mati tak boleh buat apa. Sudah tak ada makanan, takkan memakan itu sampah sarap. So kebuluran Seterusnya, pemanasan global apabila terlalu panas boleh menyebabkan kemarau. Ini kemarau apabila sudah terlebih, sudah kering, tanah sudah kering, tumbuhan boleh mati. Baik. Ini kerana tanah sudah menjadi tandus, cuaca sangat panas, air sudah kurang, boleh menyebabkan itu aktiviti pertanian terjejas. Kemudian air laut bila sudah panas, cuaca sudah panas, itu air laut juga jadi panas. Okey, ini berlaku sekarang. Bila laut sudah panas, dia mengganggu ekosistem marin. Okey, ikan, plankton semua mati. So, rantaian terjejas. Satu rantaian terjejas, semuanya terjejas. Mere subar utumi shamano kezum de berana. Itu sajalah. Okey. Seterusnya, yang ketiga ialah gangguan cuaca. Okey. Pemanasan global boleh menyebabkan gangguan cuaca. Gangguan cuaca kerana kawasan kemarau semakin merebak dan bertambah, menyebabkan kejadian banjir. Okey, apabila itu pemanasan global sudah lebih-lebih sudah terlalu tidak dikawal, boleh menyebabkan gangguan cuaca. Saya teringat sama itu Mamau, sama itu Yuyung. Dia kata dia rasa panas, terlalu panas bila duduk di bandar. Kesian dia. Saya masih ingat itu dua Seterusnya, okey, cuaca tidak stabil dan sukar diramalkan. Itu yang berlaku apabila kita punya suhu tidak stabil, panas dan lembab tidak stabil, tidak seimbang, gangguan cuaca yang sangat kentara. Kemudian udara juga akan menjadi kering sebab terlalu panas, boleh menyebabkan lagi berlakunya jerubu. Nampak tepi-tepi cikgu ni? Sorry, ini bukan jerubu, ini cahaya lighting. Okey, ini cahaya lighting. Cari ni Profesor Arzumi sengaja itu lighting di belakang punya. Sebab lighting Cikgu Azmi yang di depan sudah rosak semalam. Gaduh dengan itu Mamau punya pasal, merajuk punya pasal. Okey, tak apalah. Nanti beli barulah, apa susah.
Okey, seterusnya punca kekesan. Ya, Profesor Arzumi ada banyak lupa. Okey, kesan ya. Kesan yang keempat ialah masalah kesihatan. Apabila cuaca terlalu panas menyebabkan nyawa terancam. Macam mana nyawa bila terancam dengan suhu yang panas? Bila terlalu panas kita punya badan dehidrasi, kehilangan air yang cukup banyak, boleh menyebabkan kematian. Itu secara ringkas. Dan boleh menyebabkan kita punya saraf-saraf boleh pecah kalau suhu terlalu tinggi dalam badan. Seterusnya, dari aspek lain, gelombang haba, haba yang terhasil dari gelombang ya. Gelombang haba ni bila terkena dengan kita punya badan, dia boleh menyebabkan yang pertama tadi dehidrasi. Yang kedua, stroke haba. Ini sangat bahaya. Tiba-tiba sangat panas. Suhu yang berubah mendadak cepat sangat. Boleh akan stroke haba. Stroke haba you punya salur darah pecah. Very dangerous. Profesor Arzumi kata sangat dangerous. Seterusnya juga berisiko mendapat penyakit berkaitan haba, contoh kanser kulit, katarak mata. Tapi Cikgu Azmi alhamdulillah, bukan cikgu, Profesor Arzumi alhamdulillah mata masih sangat cantik, alhamdulillah, walaupun pakai kacamata sikit saja, tapi tak banyak beza, masih sangat bagus punya. Baiklah, itu saja untuk hari ini ya kanak-kanak semua di rumah. Harap terhibur. Kita hari ini belajar pasal kesan pemanasan global saja. Alright, pemanasan global ada 4. Yang pertama, peningkatan aras air laut. Yang kedua, kemerosotan sumber makanan sebab terlalu panas. Yang ketiga, gangguan cuaca. Okey. Kadang-kadang kemarau panjang, ada banjir, ada tufan sebagainya. Kemudian itu masalah kesihatan. Ada 4 kesan pemanasan global. So hati-hati di rumah. Kita sambung lagi nanti untuk langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Okey. Boleh tidak? Boleh tidak? Nak sambung lagi? Alright. Okey, okey. Tak apalah, kita belajar kesan dulu, sebab kesan ini juga sangat penting. Kita tahu dia suhu sudah panas, tetapi kita perlu tahu juga apa kesan-kesan dia pada manusia dan pada alam sekitar. Itu yang paling penting. Dan kita perlu menilai kesan-kesan ini nanti, apa kesan sampingan yang akan berlaku sekiranya kesan utama ini terjadi. Misalnya, kemerosotan sumber makanan. Kesan pertama ialah banjir ataupun kemarau. Okey, kesan pertama pemanasan global ialah kemarau. Menyebabkan kemarau ini menyebabkan apa? Menyebabkan kemusnahan tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau kemarau, kalau banjir menyebabkan memusnahkan tanaman, kawasan pertanian. Hasil kesannya seterusnya ialah kalau pertanian sudah musnah, kita akan jadi apa? Ketiadaan makanan. Bila makanan sudah tiada, manusia berpotensi untuk mati kelaparan, kebuluran. Ada faham? Baik. Terima kasih hari ini kerana sudi mendengar Profesor Arzumi. So, kita akan jumpa lagi di minggu yang seterusnya dengan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Okey. Kita nampak sudah ada kesan. So, kita akan selongkar juga langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Okey. Sebelum berakhir, Profesor Arzumi ingin membelanja adik-adik di rumah sebuah lagu. Anda sedia? Sedia ya, sedia.
Profesor Arzmi tak banyak lagu tahu hari ini ya, tapi dalam fikiran Profesor Arzmi ada satu lagu untuk di rumah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey, itu saja tasbih daripada Profesor Arzmi untuk anak-anak di rumah. Semoga anak-anak sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Okey, saya mewakili Cikgu Azmi Syar dan mengajak adik-adik di rumah, sahabat-sahabat guru di sana, teman-teman, ibu bapa, adik-adik dan siapa juga menonton video ini, sekiranya video ini menarik dan bermanfaat, bolehlah like, okey, like sini ya, like sini ke like sini, tak kisah mana-mana lokasi dia, like dan subscribe channel Cikgu Azmi Syar, kerana anda bakal dapat video-video yang lebih menarik selepas ini. Promise you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuyung dan Mamut, kau di mana?